Guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Kita hari ini saya mengongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Tuhan takdirkan BN jadi penentu pembentukan kerajaan, kata Zaid. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan kerajaan perpaduan yang terbentuk hari ini sebagai satu ketentuan Tuhan. Menyorot berbagai persepsi negatif yang dilemparkan kepadanya dan UMNO BN sejak sebelum PRU ke-15, dia berkata atas faktor itulah parti berkenaan mengalami kekalahan teruk. Keadaan itu katanya menjadikan mereka kekurangan kursi untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pun begitu, Ahmad Zahid yang menang tipis semasa mempertahankan kursinya di Bagan, Datu menegaskan dalam keadaan begitulah UMNO BN menjadi penentu kepada pembentukan kerajaan pusat, bukannya parti lain. Tanpa kami sombong atau rasa berbesar hati, tapi kita BN telah tentukan bahwa tanpa 30 kursi ini, yang 82 PH takkan terbentuk kerajaan. Kita lihat, Tuhan tentukan bahwa 82 campur 30 cukuplah 112 kursi minimum. Untuk kita bentuk kerajaan, katanya. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada majelis makan tengah hari merayakan pembentukan kerajaan di Shah Alam, Selangor hari ini. Tambah pengurus BN berkenaan, keadaan sama dapat dilihat apabila wujud kerjasama berbagai parti termasuk dari Sabah dan Sarawak untuk membentuk kerajaan yang kukuh. Apabila undi di Dewan Rakyat cukup 148 kursi, itu untuk membentuk majority 2/3, katanya. Bagaimanapun, dia berkata, perbezaan politik dan kisah lalu membabitkan parti kerajaan perlu diketepikan demi menjaga kestabilan negara dan kebajikan rakyat selepas terbentuknya kerajaan. Bila dah kenal, dah jatuh cinta dan tak ada lagi persepsi negatif, kami dalam UMNO dan BN tidak seburuk bagaimana gambaran diberikan. Kami berpegang kepada prinsip bahwa negara ini perlu diwujudkan sebagai negara yang stabil. Politik yang stabil demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Maka soal jelas, bagaimana untuk kita maju ke hadapan? Pastikan ada food on the table, money in the pocket, katanya. Yang juga Presiden UMNO berkata, apabila semua perkara penting difahami, maka sebarang elemen perbezaan akan dapat diketepikan. Untuk mencapai objektif itu, tambahnya, kerajaan perpaduan dibentuk untuk meneliti setiap manifesto yang dikemukakan oleh parti dan mencari persamaan antara satu sama lain. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Ahmad Zahid mengumumkan penumbuhan jawatan kuasa pelaksanaan dan pemantauan kos sara hidup untuk mengatasi beban rakyat. Katanya, dia diarahkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk bekerja sama dengan berbagai kementerian dan agensi bagi menumbuhkan jawatan kuasa berkenaan. Setelah bekerja sama dengan menteri-menteri tertentu yang menjaga portofolio mengenai kos sara hidup ini bersama-sama ketua-ketua setiausaha dan ketua pengarah serta pegawai kanan lain yang memenangi permasalahan untuk menangani permasalahan ini secara tunas. Kita lihat dalam tempo sebulan ini juga beberapa pengumuman dilakukan dan perubahan diumumkan selepas setiap musyawarah mingguan kabinet. Ia sudah tentu melegakan rakyat, katanya. Guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini.
Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada berita harian. UMNO tak boleh salah langkah lagi pasca PRU 15. Petaling Jaya, UMNO tidak boleh salah langkah lagi selepas parti itu bersama Barisan Nasional BN kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Perkara itu dinyatakan Bendahari Agong BN Datu Sri Hisamuddin Husin yang menegaskan UMNO perlu dan menginsafi susulan kekalahan itu dengan membetulkan kelemahan yang berlaku. PRU 15 BN kalah teruk hanya dapat 30 kursi sahaja. Satu keputusan yang sepatutnya menginsafkan dan menyadarkan kita semua, khususnya warga UMNO dan BN. Sesungguhnya kita perlu lakukan penambahbaikan dan apa jua pembetulan yang diperlukan untuk parti kesayangan kita ini. Banyak sangat kerja kena buat kalau nak pulihkan semula keyakinan rakyat. Kita tak boleh salah langkah lagi, katanya dalam satu rekaman video laman sosial malam tadi. Hisamuddin yang juga ahli parlemen Semborong menegaskan beliau akan menggunakan masa yang ada untuk memulihkan kembalikan keyakinan rakyat kepada UMNO. Memandangkan sekarang ada sedikit kelebihan masa, tidaklah sesibuk sebelum ini. Masa yang ada ini saya akan gunakan sebaik mungkin demi kelangsungan dan masa depan parti. Katanya, dipercayai merujuk kedudukan beliau yang tidak lagi berada dalam kabinet. Beliau juga menolak tuduhan kononnya bakal meninggalkan BN menyertai parti lain sambil menegaskan akan kekal setia kepada UMNO. Ada satu soalan yang selalu orang tanya saya. Pendirian macam mana dan selepas ini, apa hal tuju dalam politik? Bagi saya mudah saja. Saya tetap UMNO dulu, kini selamanya, katanya. Sehari selepas PRU 15, Hisamuddin menegaskan pendirian untuk tidak bekerja sama dengan Pakatan Harapan PH bagi membentuk kerajaan. Dalam kenyataan di Facebook itu, beliau menyatakan keperluan parti itu untuk bekerja sama dengan pihak yang berkongsi nilai dan matlamat yang sehaluan. Guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe dan like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini pindah kuasa, kawal, seliah gas, langkah realisasikan ME 63. Keputusan Kerajaan Persekutuan memindahkan